All I wanted to do was play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Nasim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kita masih lagi di segmen Paranormal Story dan kali ni Kama ada kisah seram yang Kama bawa untuk korang dari salah seorang subscriber Kama. Dia akan berkongsi kisah seram tentang rumah sewa. Dan sepanjang diorang duduk kat rumah sewa tu, daripada first day diorang duduk dalam rumah sewa tu, macam-macam gangguan pelik yang berlaku dalam rumah tu. So, tanpa buang masa, kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, pemilik kisah hari ni nama dia kita panggil Han, perempuan daripada Johor. So, Han dengan dua orang kawan dia, so ada 3 orang lah, diorang decide untuk tinggal sama-sama dalam satu rumah sewa ni. Tapi rumah sewa tu total ada 6 bilik. So, diorang ni sewa bilik je. Dan dalam rumah sewa tu memang semua perempuan. So, waktu first day diorang masuk rumah tu, kosong tau. Sebab diorang ni penyewa pertama. And waktu diorang first masuk dalam rumah tu, sebenarnya ada 4 bilik je. Ada 3 bilik dekat tingkat atas, 1 dekat tingkat bawah. Tapi yang dekat tingkat bawah tu, bilik dia kecil sangat tau. Macam tak sesuai nak jadikan bilik. Tengok pun dalam tu macam store je. Dia letak kerusi-kerusi office macam tu lah. And ruang tamu dia besar. Lepas beberapa hari, Han dengan 2 orang kawan dia tu duduk dekat situ, tuan rumah sewa tu dia renovate tau dekat bahagian ruang tamu tu. Dia renovate bilik. So, tambahlah 2 bilik. Jadi, keseluruhan bilik dalam rumah sewa tu ada 6 lah sekarang. So, masa diorang first masuk ni sebenarnya diorang kena bayar rumah sewa tu sebulan dengan utility sebulan. Dan sebenarnya carian rumah sewa tu memang last minute gila tau. Diorang tak buat research ke apa pun. Memang last minute dapat kosong, okay terus on. And Han dengan 2 orang kawan dia ni, diorang 3-3 kerja kilang waktu tu. So, ada satu hari ni tiba-tiba Han dia MC. Dia tak dapat nak kerja pada hari tu sebab dia rasa badan tak sihat. So, pagi tu dia tak datang kerja dan dia nak pergi ke klinik lah. Dan dari situlah terjadinya kejadian pelik yang pertama berlaku dekat dia waktu dia ada dalam rumah sewa tu. Waktu dia nak turun tangga, dia nak keluar nak pergi klinik, tiba-tiba dia terasa macam ada something dekat dapur yang tengah perhatikan dia. Mula-mula dia ingat memang orang lah, memang ada orang dekat situ. Lepas tu dia usah, dia nampak macam ada kelibat tau, macam lintas macam tu. So dia fikir, aduh, ni efek demam ke kan? So dia buat tak indah je lah sebab waktu tu memang rasa kepala dia berat sangat. So lepas balik daripada klinik, Han terus balik rumah, masuk bilik dan terus tidur. Disebabkan efek daripada ubat yang doktor kasih tadi, dia tidur memang lama lah. Tidur tak ingat dunia sampai dah pukul 7 petang. Macam dah nak maghrib jugalah waktu tu. Dia bangun-bangun je, keliling semua dah gelap dah. So waktu tu dia ada dekat bilik nombor 1 tau, which is bilik master. So dia bangun-bangun, dia terus buka lampu bilik, lampu tangga, lampu dapur, lampu ruang tamu, lampu luar, semua dia buka lah. Buka semua lampu tu, tiba-tiba dia rasa lapar. Yelah lama kot tidur tadi. So dia pun turunlah dapur nak masak sesuatu. Bila dia turun dapur tu, dia dah start rasa macam seram sejuk tau waktu dia turun kat dapur tu. Lepas tu tiba-tiba dia teringat pula pasal pagi tadi kan. Dia betul-betul rasa macam ada orang dekat dapur tu. Lepas tu disebabkan Han ni lapar sangat, dia terus siapkan bahan untuk masak lah. So tengah potong-potong bawang tu, tiba-tiba dia nampak dengan anak mata dia sendiri ada orang tengah duduk dekat tangga tengok dia masak. Lepas tu dia terkejut lah. Tiba-tiba kawan dia datang balik. And then dia tengok balik kat tangga tu, tak ada dah benda tu. And sebenarnya benda yang dia nampak tu, dia tak adalah physically nampak manusia. Dia nampak macam ada orang. Lagipun dekat area situ macam gelap, dia just nampak macam ada benda tengah duduk tau kat situ. Tapi lepas kawan dia balik, dia tengok balik kat tangga tu dah tak ada apa-apa. So Han macam lega juga kawan dia dah balik. Tapi dia tak adalah nak buka cerita kan. Takut benda ni macam lagi besar, lagi teruk pula kan.
So waktu malam tu diorang nak tidur dah. Kan diorang ada 3 orang kan, Han dengan 2 orang kawan dia. Han dengan seorang lagi kawan dia dah tidur. Tinggal seorang je lagi yang masih berjaga tau. Dan waktu tu sebenarnya kawan dia pula yang dengar benda yang pelik. Malam tu dia seorang je yang berjaga. Dia terdengar bunyi guli dari rumah sebelah. Rumah sebelah ni pula jiran memang dah lama pindah. So rumah tu memang dah lama kosong sebenarnya. Lepas dia dengar tu dia terus tidur lah sebenarnya. Lepas tu esok paginya tu baru kawan dia tu cerita dekat Han dengan kawan dia lagi seorang. Tapi again, diorang bertiga ni buat macam biasa je, tak ada benda yang berlaku sebab tak nak besarkan benda ni lah. Dia sewa bilik nombor 4, which is bilik yang kecil yang macam store dekat tingkat bawah tu. Nama dia Wana. Pada hari yang Wana masuk tu memang tak ada apa-apa lah benda pelik berlaku pun. Cuma lepas 2 hari, penyewa bilik nombor 2 dan nombor 3, which is bilik 2 dengan 3 tu berhadapan dengan bilik diorang tau, bilik 1. Diorang tu budak intern dan diorang sewa bilik tu dalam 4 orang. Bilik 2 orang, nama dia Farah dengan Mai, dan bilik 3 ada 2 orang juga, nama dia Mira dengan Ipah. So selang 2 hari selepas budak baru which is Wana tu masuk, bilik 2 dengan bilik 3 ni diorang kena ganggu dengan bunyi guli. Sama macam kawan Han hari tu. Dia dengar bunyi guli daripada jiran sebelah. Tapi ada tambahan pula guys. Selain bunyi guli, salah seorang dari diorang ni ada juga terdengar tangisan waktu malam-malam. Diorang terdengar tangisan yang sayu, terasa macam ada orang tengah menangis malam-malam tu. Tapi benda tu tak adalah teruk, jadi diorang tak naklah layan kan. So masing-masing buat diam je. Selang beberapa hari, ada lagi penyewa baru. Dia sewa bilik nombor 5. Nama dia Suki dengan Lia. And again, selang beberapa hari budak baru masuk, diorang terdengar bunyi gangguan, guli dan tangisan. Tapi biasalah, semua orang baru masuk kan, strangers, tak kenal asal-usul background sebagainya. So rasa malu lah kan kalau tiba-tiba nak lepak satu rumah kan. Walaupun diorang memang satu rumah, tapi diorang hakikatnya sewa bilik. So sebenarnya masing-masing tu terperap je dalam bilik. Lepas beberapa bulan, Suki dengan Lia tu diorang keluar. Dah tak sewa lah bilik tu sebab diorang dapat kerja lain. Jadi ada satulah bilik yang kosong, which is bilik 5. Tak lama tu bilik 5 dah ada penghuni. Maksudnya dah ada orang yang nak sewa. So lagi sekali lah ada penyewa baru, which is nama dia Siti dengan Aina. Dan sebenarnya sebelum Siti ni ada seorang, nama dia Bella, tapi dia kejap je sebab waktu tu dia dah kena pindah Sabah, dia nak kahwin. So nak dipendekkan ceritanya, Han ni, pemilik cerita ni, dia jenis yang peramah dan dia sukalah tegur orang, suka menyakat orang, suka kacau orang macam tu kan. Jadi dia ni lah orang pertama yang cuba nak create suasana dalam rumah tu, nak bagi semua orang macam macam family walaupun tak kenal background semua kan. Sampailah akhirnya semua orang dah rapat macam family. Jadi satu hari ni diorang overnight tau. Diorang tak tidur malam. Diorang borak-borak and then tiba-tiba diorang pergi buka cerita malam tu tau. Diorang tanya, sepanjang duduk sini ada kena kacau apa-apa tak? Masing-masing mula buka cerita yang selama ni diorang pendam, diorang takut seorang-seorang. Malam tu diorang ceritakan semuanya. So first Han lah, dia buka cerita kan. Dia cerita, dia cakap, sebenarnya benda ni aku perasan setiap kali ada penyewa baru masuk. Setiap kali masuk mesti ada gangguan tau. Tapi gangguan dia bukan right after tu. Gangguan dia akan kena dekat penyewa lama dulu. Lepas tu selang beberapa hari, penyewa baru tu pula kena gangguan. Aku perasan benda ni setiap kali penyewa baru masuk tau. So diorang macam curious tau, nak tahu lagi kan, korang kena ganggu apa sebenarnya. So Han ni dia startlah cerita. First kali yang dia pernah kena, dia rasa pelik dengan rumah ni waktu dia demam tu, waktu dia MC tu. Dia terasa macam ada orang dekat dapur tengah memerhatikan dia. Waktu dia tengah masak, tiba-tiba dia nampak ada benda yang tengah pandang dia, tengok dia masak dekat tangga. Dua-dua tu berlaku dekat dapur. Lepas tu kawan Han ni pula, nama dia Pijot. So Pijot ni dia cerita pasal guli yang dia dengar. And then Pijot ni cerita juga, by the way, sebelum ni kan ada penyewa yang nama dia Bella tu kan, yang dia pindah disebabkan dia nak kahwin dekat Sabah tu. Sebenarnya Bella ada cerita dekat Pijot ni. Ada satu malam tu dia on call dengan tunang dia, tunang Bella ni. Tapi Bella ni dia tertidur sebab malam tu dia letih sangat. So memang handphone tu memang turn on je lah sebab dia orang call WhatsApp.
So memang teron je. Esoknya tu tiba-tiba tunang Bella dia tanya, kenapa semalam pagi-pagi buta menyanyi, lepas tu menangis. Lepas tu Bella pelik lah, I tidur awal. You dengar siapa menyanyi menangis malam tu? Lepas tu semua dah seram lah kan malam tu kan. And then Farah pula buka cerita. Dia kata masa semua orang kerja, aku seorang tau tinggal kat rumah. Lepas tu kawan dia Mai ada call Farah ni. Lepas tu dia call, tiba-tiba Mai tanya Farah, kau ada dengar siapa dekat rumah tu? Bising betul. Han ada kat rumah ke? Lepas tu Farah ni jawab, mana ada? Aku seorang lah kat rumah ni. Lepas tu Mai tanya lagi, yelah tu kau. Apa yang bising sangat tu? Macam suara Han je. Lepas tu Farah terus tutup call kawan dia tu. Terus tutup. Kau bayangkan kalau aku seorang-seorang kat rumah tu. Lepas tu tiba-tiba kawan kita cakap macam tu kan. Kau mau tutup tu. Kalau masa kamu tertutup, terus keluar daripada rumah tu. And then Wana pula dia buka cerita pasal dia pula. Dia dengar ada orang tengah masak dekat dapur pukul 2 pagi. Waktu diorang cerita ni memang kejadian yang sebelum diorang rapat lagi tau. Lepas tu Siti pula dia cerita, dia sama macam Bella. Waktu tu dia tengah on call dengan Pak Wer dia. Waktu tu dia diam je, macam biar je call tu terbuka kan. Tiba-tiba Pak Wer dia bersuara. Pak Wer dia cakap, siapa yang menangis tu? Siapa menyanyi tu? Macam Pak Wer dia confused. Ada suara menyanyi, ada suara menangis. Masa tu pukul 2 pagi. Waktu tu sebenarnya semua orang dah tidur kecuali Siti. Lepas masing-masing dah buka cerita masing-masing, diorang macam terkejut juga. Tak sangka semua orang rasa tau. Lepas tu masing-masing diam je lepas daripada diorang buka cerita tu. Hari demi hari berlalu, macam-macam gangguan lagi yang diorang hadap. Dan salah satunya, kalau diorang masak nasi tu mesti akan jadi warna hitam macam hangus tau. Hitam yang hangus. Tapi dia tak bau basi tau. Dia tak ada bau busuk ke bau basi ke. Cuma dia jadi warna hitam dan hangus, kering. Lepas tu gangguan-gangguan yang diorang kena ni macam lebih upgrade tau. Diorang dengar bunyi tapak kaki dekat tangga. Diorang dengar pintu grill macam ada orang nak buka. Benda ni macam buatkan diorang rasa takut jugalah kan. Macam-macam lagi lah sebenarnya gangguan kecil yang diorang alami waktu tu. Sampailah satu hari ni, waktu tu semua orang belum balik rumah lagi lepas kerja. Sebab lepas kerja tu ada yang pergi dating, ada yang pergi lepak, ada yang OT. Jadi waktu tu Wana dengan Aina yang balik dulu tau. Balik rumah dulu. And waktu diorang sampai tu rumah memang gelap. Sebab selalu kalau ada yang balik, diorang balik petang, diorang dah buka lampu dah. Tapi waktu tu memang semua orang tak balik lagi tau. Masa nak masuk rumah tu tiba-tiba Aina berhenti. Dia berhenti sebab dia tunggu Wana nak buka kunci dekat grill tu. Tak lama lepas tu tiba-tiba Aina ni dia tarik tangan Wana. Dia cakap, Jom keluar, jom. Macam tu tau. Wana ni pun pelik lah. Dah kenapa kan? Aku baru je nak buka pintu rumah ni. Lepas tu Aina ni terus tarik, ajak dia pergi dekat warung depan taman tu. Lepas tu diorang call, diorang punya penyewa yang lain call suruh semua berkumpul tau. Jumpa dekat warung tu. Lepas tu semua cepat-cepat gerak lah sebab dengar macam something kan. Lepas semua datang berkumpul, diorang tanyalah. And then Wana pun cerita. Ni Aina, dia nampak ada rambut dari bawah terbang ke atas dekat tangga tu. Kat tangga rumah kita. Lepas tu diorang semua memang terkejut gila lah time tu kan. Sampai masing-masing semua takut nak jejak kaki kat rumah tu. Semua takut nak masuk dalam rumah tu. Sebenarnya time benda ni jadi, yang tinggal dekat rumah tu hanyalah Han, Farah, Pijot, Wana dengan Aina je. Sebab waktu ni Mai, Mira dengan Ipah dan Kila dah tak duduk dekat sini lah. Dia dah pergi tempat lain lah. Mungkin ada kerja lain ke apa. Tak tahulah. Lepas tu Pak Wer Aina ni, dia tolong call Ustaz. And then diorang tunggu nak dekat 2 jam jugalah. Dekat 2 jam macam tu barulah Ustaz sampai. Waktu tu korang tahu tak, dah pukul 11 malam. Korang bayangkanlah diorang tunggu kat luar warung tu lama gila tak nak masuk dalam rumah tu. So sampai je Ustaz, diorang jalan dengan Ustaz tu sama-sama masuk ke rumah tu tau. Sebab masing-masing takut kan. And then Ustaz start buat ruqyah tau, baca ruqyah semua. Masing-masing dah start rasa tak sedar hati. Tiba-tiba semua muntah. Semua muntah kecuali Han dengan Pijot. Rasa sejuk tiba-tiba, meremang. Tak lama lepas tu Aina ni pula dia kena histeria. Dia tiba-tiba menjerit macam tak tentu, macam tak boleh kawal apa semua. And then Ustaz uruskan lah, baca semua and then dia makin reda. Sampailah dah selesai ruqyah dalam lebih kurang
2:30 tu baru selesai ruqyah tau. Disebabkan tak ada tempat tinggal lagi diorang nak menetap malam tu, diorang terpaksalah tinggal juga dalam rumah tu. Dan Alhamdulillah lepas ruqyah tu keadaan dah tak macam sebelum ni tau. Diorang dah rasa makin tenang sebab dah tak ada gangguan macam sebelum ni. Selepas beberapa bulan, Siti dia ada cerita yang dia sebenarnya ada bela saka. Saka tu dia panggil nenek sebab saka tu sebenarnya nenek dia punya. Allah, Siti baru cerita guys, rupanya dia ada bela saka. So, diorang punya roommate ni macam percaya tak percaya je lah kan. Sampailah satu hari ni Siti cakap, kejap lagi senja semua keluar. Jangan duduk rumah. Bahaya. Lepas tu masing-masing macam pelik lah kan. Yelah senja, maghrib, kenalah duduk rumah. Kenapa kena keluar pula? Tapi diorang macam ignore tau benda tu. Diorang stay juga dalam rumah. Lepas tu waktu tu Wana dia pergi kat dapur sebab dia ada rendam ayam nak pergi goreng lah. Tiba-tiba Wana panggil, "Oi korang, siapa yang buat garam macam ni?" Diorang pun semua berlari nak tengok apa benda. Tengok-tengok ada garam, macam segenggam garam dalam bentuk bulatan, ada dekat atas dapur gas. Semua cakap, tak tahu, bukan aku buat. Lepas tu masing-masing dekat situ macam, siapa punya ni? Macam mana benda ni boleh ada dekat sini? Siapa yang buat? Masing-masing semua senyap. Lepas tu tiba-tiba Han kata, "Lari!" Lepas tu semua orang lari naik atas bilik kan. Waktu tu Han kata macam agak kelakar tapi sebenarnya menyeramkan. Tak ada seorang pun yang usik garam tu lepas tu. Keesokan harinya, macam lepas asar macam tu, Han dia pergi turun bawah sebab dia nak pergi basuh baju. And then dia ternampak garam tu dah bersambung lagi tau. Maksudnya garam tu makin besar pula. Tapi dia macam, garam tu dia macam bersambung. Han kata sikit lagi nak jadi nombor 8. So korang boleh bayang tak, dia macam bulat and then bulat, tapi tak sepenuhnya lagi. Dia hampir nak berbentuk seperti nombor 8. Lepas tu Han punya terkejut, dia panggil semua orang, "Korang turun bawah sekejap, turun cepat." Lepas tu semua tengok, apa benda ni tu? Tiba-tiba Siti cakap, "Aku nak keluar ni senja ni. Nenek suruh keluar." Aku dah cakap, nenek memang suruh keluar kalau senja, kalau tak nak mati. Nenek kata kalau sampai garam ni jadi nombor 8, semua akan mati. Allah, siapa je nak percaya weh? Memang semua orang tak percaya tau. Lepas tu tiba-tiba salah seorang daripada diorang ni, which is Wana, dia ikut Siti. Dia nak keluar lah daripada rumah tu kan, waktu senja. Lepas tu seorang ikut, semua sepakat lah nak keluar juga. Sebab dalam otak waktu tu memang takut. So waktu diorang keluar time senja tu, diorang pergi cari makanan. Yang Han ni dia drive, Farah duduk sebelah, Siti, Wana dengan Aina duduk kat seat belakang. Lepas tu Siti dah start lah, dia cakap dia rasa sakit-sakit badan, pening kepala pun ada. Lepas tu Aina dia pegang minyak bidara. Minyak tu daripada ustaz yang malam tu baca ruqyah tu kan, dia bagi minyak bidara kat diorang ni. Dia pun sapulah dekat badan Siti. Lepas dia sapu tu, Siti terus mengamuk. Dia cakap, "Oi, panas." Tak lama lepas tu, dalam kereta ni, Siti dia terus bertukar suara. Diorang terus gelabah, terus cari handphone Siti, call siapa-siapa kontak dalam tu, dan diorang terjumpa Pak Wu Siti lah. Lepas tu diorang call Pak Wu Siti ni. Tak lama lepas tu Pak Wu dia datang, and then Pak Wu dia cakap, "Ni saka nenek ni dah masuk dalam badan Siti. Sebaik korang keluar. Kalau duduk rumah tu, semua dah mati." Lepas tu diorang jadi macam annoying tau dengan benda ni kan. Dia cakap tadi sama macam Siti cakap tadi. And sebenarnya waktu tu diorang rasa macam kelakar sebenarnya. Dalam masa yang sama, takut. Macam what if kalau benda tu betul. Lepas daripada kejadian tu, diorang memang tak balik rumah tu langsung tau. Diorang sewa hostel, tidur dalam kereta, tidur dekat hotel bajet. Diorang kurang tidur, tak mandi, tak pergi kerja. Korang bayangkan dalam satu hotel tu ramai-ramai tidur sebab nak kurangkan bajet kan. Keluar pun sehelai sepinggang, tak bawa baju apa semua. Sampai supervisor call tau, kenapa dah berapa hari tak datang kerja. So alasan diorang ni memang nak cakap pasal yang diorang kena ganggu ni lah. Tapi disebabkan nak cakap benda yang mengganggu ni tak kukuh tau alasan tu. Sebab orang tak percaya. And then diorang terpaksa lah berhenti kerja. Sampai diorang dah betul-betul tak ada duit tau. Siti ni pula dia selalu keluar dating. Jadi dia tak selalulah ada dengan diorang ni. Sampai kan ada daripada diorang ni macam nak juga balik ke rumah tu tau, dengan harapan macam harap-harap diorang balik dah tak ada apa-apa lah. Tapi ada juga di antara diorang ni yang tak setuju, tak nak balik. So diorang macam dah start berpecah tau.
Wana dia ikut Siti, Aina pula dia balik rumah dia, balik kampung dia. So tinggal Han dengan 2 orang kawan dia tu, tinggal 3 orang. Diorang kembali ke rumah tu tau. Diorang duduk balik rumah tu macam biasa. Waktu diorang masuk rumah tu, masih je lagi ada gangguan yang sama. Tapi diorang bertiga ni sabar je lah kan, nak buat macam mana. Sampailah dapat gaji, diorang decide untuk pindah daripada rumah tu. Dapat je gaji, esoknya juga diorang pindah. Dan Alhamdulillah, diorang duduk kat tempat baru tu okey. So itulah cerita pasal Saka nenek Siti cakap tu, pasal nombor 8, pasal mati apa semua tu tak dapat dirungkaikan tau. Sebab masing-masing tak nak ambil tahu dan rasa benda tu tahyul. So wallahualam pasal benda tu. Tapi pasal kejadian yang diorang rasa dekat rumah tu, memang itu petanda-petanda ada jin yang ada jin lah dalam rumah tu kan. So kamu rasa itu sajalah cerita untuk hari ini. Kadang-kadang kita tak sedar kita berkongsi tempat dengan makhluk lain kan. Tapi macam ada seorang ustaz ni pernah kongsikan tips. Dia kata benda-benda tu dia suka tempat yang bersepah. Jadi kalau kita duduk dekat rumah tu, kita kena biasa-biasakan bersihkan tempat yang kita tidur. Bila kalau ada banyak sangat barang tu susun, kalau ada buku-buku tu susun, almari, baju semua susun. And wangikan tempat tu, jangan bagi terperak bau busuk. InsyaAllah tak ada gangguan-gangguan. Wallahualam. Jadi itu saja video untuk hari ni. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!